أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jadi bertemu kembali kita dalam siri pengajian kitab Al-Ihya Ulumuddin karangan Iman Al-Ghazali. Sebelum saya meneruskan live saya pada malam ini, jadi saya dah berjanji dengan ayah Pak Tua ataupun ayah Kelana, soalan yang dikemukakan oleh beliau kepada saya, pertama bab niat, kedua bab takbiratul ihram, ketiga bab berdiri tegak kalau tak salah saya. Mari kita sama-sama dengar ya. Saya cuba play dalam WhatsApp yang handphone satu lagi. Assalamualaikum Cikgu. Dalam soalan ini dikatakan penting kerana soalan itu adalah sebagai tiang agama. Kerana dalam soalan itu ada dua kalimah syahadat, zakat fitrah dan juga haji. Jadi ayah minta Cikgu Mal kupas sedikit tentang rukun 13. Maknanya maksud di sudut hakikat. Sebab kita solat itu dilihat pada syariat. Dan dipandang juga pada hakikat. Baik. Minta juga menguraikan dalam rukun 13. Yang pertama, ketika mana niat. Ketika mana niat dan apa itu niat. Yang kedua, berdiri betul. Apa yang dimaksudkan dengan berdiri betul? Dan yang ketiga, takbiratul ihram. Lagu mana keberadaan seseorang yang solat itu ketika takbiratul ihram, dan apa maksud takbiratul ihram. Tiga perkara ini diharap Cikgu Mel perjelaskan dalam ni supaya yang tak faham boleh faham. Jadi Cikgu Mel keluarkan kitab di dalam diri
Cikgu Man sendiri, Cikgu Man tidak payah baca kitab-kitab lain lah. Maknanya kefahaman yang difahami oleh Cikgu Man, maknanya telah diamali dan juga diibadahkan setiap hari oleh Cikgu Man. Jadi dipersilakan. Okey, itulah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itulah audio Pak Tua Ayah Kelana yang tinggal di Besut 4 minit 10 saat. Yang saya ingatlah soalan pertama dia berkait dengan syahadah, maknanya bacaan pada tahiyat awal, tahiyat akhir itu. Tahiyat awal tu maknanya terhenti pada syahadat tauhid, dan tahiyat akhir itu kita jawab penuh syahadat tauhid dan syahadat rasul. Situ menunjukkan Allah Maha ni tak bercerai barang sekali, tapi dikatakan dua zat satu wujud. Saya jawab ringkas lah, pasal sekejap lagi nak start pengajian kitab. Zat dengan sifat tak bercerai tadi. Allah itu zat, Allah itu semua zat, Muhammad itu sifatullah. Jadi puasa dia tak sebut, dia kata zakat. Zakat maksudnya zakat fitrah ialah fitrah tu diri yang suci, bersih, hening, jernih. Jadi apabila barang tu dah cuci, kita boleh menyucikan orang lain. Suci lagi menyucikan. Yang dikatakan Maha Suci Allah Ta'ala, diri itulah. Kalau seorang guru, dia boleh memperanakkan nur, dia boleh bi'ah anak murid, dia boleh bagi, kalau bagi Rasulullah dia kata syafaat, bagi pertolongan, bagi hakikatnya Allah Ta'ala yang bagi petunjuk. Tapi seorang guru yang musyrik itu, dia tahu zahir dan batin anak murid itu. Kita dah solat, tapi dia masuk rukun Islam. Lepas tu dia kata haji. Haji di dalam solat ialah hakikat jazam. Ha tu hakikat, jazam tu putus. Maknanya diri juga. Kemudian dia kata tadi apa lagi? Rukun 13. Ditanya niat. Niat itu tak berhuruf, tak bersuara. Makom niat duduk di mana? Makom niat ni hamba tak boleh cerita lah. Niat ni, kalau bicara bab niat ni, sebelum ada langit bumi, niat tu dah ada. Manakala tasdik, katanya Sayyidina Ali, binasa lagi baru. Jadi niat tu dulu, niat tu wujud dulu. Innama a'malu binniat. Setiap amal perbuatan itu berserta dengan niat. Jadi niat ni dia tak bercerai dengan kosok tarak ta'yim, atau panggil niat qauli, lafaz, fi'li, perbuatan. Qalbi, qauli, fi'li, kosok tarak ta'yim. Maknanya niat ni tak bercerai dengan sebut, dia tak bercerai dengan buat. Dia sekali bagi sekali, tak boleh bercerai ni niat ni. Maknanya kalau kita duduk menukur, sekali dengan niat dah tu. Jadi makom niat ni sejak dulu mahfuz lagi lah, makom niat ni. Senang cerita lagu tu. Lepas tu ditanya pula tentang berdiri tegak. Diri mana yang berdiri tegak? Rukun 13. Walaupun orang itu lumpuh, walaupun orang itu stroke, walaupun orang itu kaki kudung, walaupun orang itu tak boleh bangun, maknanya rukun 13 tu tetap di atas seorang selagi bernama Islam, selagi bernama Muslim,
selagi bernama mukmin, walau bagaimana keadaan fizikalnya, rukun 13 tu tetap. Sebab berdiri tegak tu, berdiri betul tu bukan diri ni, diri batin. Diri batin. Walaupun orang tu tak boleh bangun berdiri dari segi fizikal, tapi diri batin tu tetap berdiri tegak macam huruf alif. Kemudian takbiratul ihram. Dalam video semalam pun takbiratul ihram, Allahu Akbar itu menunjukkan kebesaran barang dia mana. Sebab kita peluk di sini. Inilah kebesaran Allah Ta'ala. Kita bukan peluk di tiang lampu, bukan peluk di batang pisang, dipeluk sini. Ni kalau setengah mazhab tu, mazhab apa? Hambali ke? Yang strict, dia tak ada peluk. Ada sengit kot ni. Tapi Wahabi pakatan ni tu macam apa, patung Lata dan Uzza tu. Jadi itulah, sebut sedikit ambo jawab, ambo berjanji nak jawab malam ni lah dalam video. Ambo tak jawab dalam audio WhatsApp tu, pasal orang lain pun nak tahu. Jadi kita terus kepada tadi tu tak ada kitab lah tu, ni baru nak masuk kitab. Jadi itu ilmu fi sudud lah, la fi kutub. Ni ilmu fi kutub ni, la fi sudud. Jadi ambo hurai, ambo masuk juga, ambo selit-selit juga. Cuma kalau di kitab ni dia tak lagi. Tak lagi. Sebab Imam Ghazali ni dia tarekat Naqsyabandi. Ambo pun tarekat pertama Naqsyabandi. Jadi kita terus kepada perbuatan solat yang zahir. Apabila seseorang yang hendak bersolat itu selesai berwuduk serta bersuci daripada semua jenis najis dan kotoran yang ada di badan, tempat dan pakaian, serta menutup auratnya, yakni dari paras lutut hingga pusat, maka ia mestilah berdiri tegak. Tadilah diri tu, kiralah orang tu cacat kau tak boleh berdiri tegak pun. Diri batin tu, akad masa akad takbir tu seolah-olah terpacak di depan. Allahu Akbar, itulah barangnya. Dia bukan duduk depan, tapi dia nak ceritanya diri ni, diri batin ni. Wajah tu wajah alil lazi, wajah tu wajah ni. Dan menghidup dan menghadapkan dirinya ke arah kiblat. Kiblat syariatnya Kaabah tu lah. Kiblat batinnya diri tu, hati tu. Sebaik-baiknya hendaklah mukanya menghampiri dinding, kerana ini akan menghadkan pandangannya, juga mencegah daripada memikirkan perkara yang bukan-bukan. Juga hendaklah ia membatasi penglihatannya hanya di tempat sujudnya saja. Maknanya tak saya fikir dia tu melelong ke lain, melilau ke lain. Ia mestilah dalam keadaan tadi, yakni tetap berdiri tanpa menoleh ke mana-mana. Ya, itulah berayat tu. Pertama, ia mesti berniat menunaikan solat di dalam hatinya sambil mengangkat kedua-dua tangannya. Kalau tengah hari di licin matahari tu kan, tak ada solat lain lah melainkan solat zuhur. Maknanya usolli tu lafaz tak ada dalam rukun 13 tu. Ada dalam rukun 13 tu niat. Sambil mengangkat kedua-dua tangannya selari dengan kedua-dua bahu. Allahu Akbar. Kedua tapak tangannya dihadapkan ke arah kiblat. Semua jari-jarinya direnggangkan dan tidak digenggam. Jari-jari tangan jangan terlampau lebar renggangnya atau dikuncukan dengan rapat, maknanya sedar-sedar. Tetapi hendaklah dibiarkan menurut kebiasaannya. Kemudian berakhir lalu kemudian bertakbir, takbiratul ihram lah, lalu meletakkan kedua-dua tangannya itu ke atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri. Setelah selesai bertakbir, tangan janganlah direnggangkan dari badan atau terlalu rapat. Tangan hendaklah dibiarkan sebagaimana keadaan biasa. Ketika melafazkan Allahu Akbar, maka sebatan hu itu disambungkan terus
dengan sebutan akbar. Maknanya kalau tak ada hu, tidak dinamakan takbiratul ihram, maknanya cacat lah rukun 13 tu. Sebab tu ahli sufi dia ada zikir hu. Ni setengah orang zikir Allah pun tak ada apa salah, tambah zikir hu lagi lah. Jadi kalau nak masuk zikir hu ni panjang lah. Tak apa, kita terus. Dan itu dimasuk ke dalam bunyi seakan-akan wow. Lalu seolah-olah berbunyi Allahu Akbar. Demikian pula janganlah pula seolah-olah ada alif tanda panjang di antara hu dengan ra. Di antara ba dengan ra tu jangan ada alif, jangan panjang situ. Lalu berbunyi akbar, talih. Allahu Akbar. Gitu. Selain itu ra di dalam akbar mestilah dimatikan. Dan janganlah dibaca seolah-olah dibariskan dengan baris hadapan Allahu Akbar. Tak boleh. Dia kena mati di ra tu. Kemudian bacaan dalam solat dimulakan dengan baca doa iftitah atau istitah. Setelah selesai takbiratul ihram lalu membaca Allahu Akbar kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Artinya Allah Tuhan yang Maha Besar, segala puji bagi Allah, dan Maha Suci Allah di waktu pagi dan petang. Atau boleh dibaca dengan baca ini, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalikal umirtu wa ana minal muslimin. Artinya, saya menghadapkan mukaku kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi dengan kecondongan hati dan menyerah diri, dan saya bukanlah termasuk dalam golongan orang yang musyrik, yakni menyembah selain daripada Ta'ala. Sungguhnya solatku, ibadahku, hidup serta matiku adalah untuk Allah yang menguasai seluruh alam semesta, tiada sekutu baginya. Dan demikian, itulah saya diperintahkan, dan saya adalah termasuk dalam golongan orang-orang Islam. Selain di atas ada iftitah, boleh juga dibaca subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakas muka wa ta'ala jadduka wa jala sauka wa la ila ghairuka. Artinya, Maha Suci Engkau ya Allah dengan mengucapkan pujian kepadamu, Maha Suci namamu dan maha luhur kekuasaanmu, serta maha tinggi puji-pujian kepadamu, tiada Tuhan melainkan Engkau. Setelah itu diucapkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, aku mohon perlindungan daripada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Sebab itu kita membaca Al-Fatihah dan sesudah itu mengucapkan amin. Artinya, ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Mengucapkan amin itu janganlah disambung terlalu rapat dengan waladhdallin. Bacaan Al-Fatihah itu hendaklah dibaca dengan suara yang kuat sewaktu solat subuh, maghrib dan isyak. Nyaringlah secara jihad. Kecuali jika menjadi makmum, bacaan amin hendaklah dibaca dengan suara yang kuat ketika menjadi makmum. Setelah itu bacalah surah yang lain atau sekadar 3 ayat daripada Al-Quran atau lebih. Akhir daripada bacaan sesuatu surah itu janganlah disambungkan dengan takbir untuk rukuk, tapi hendaklah dipisahkan dengan jarak yang sekadar cukup untuk mengucapkan ucapan subhanallah. Ni panggil tamakninah ni. Jangan jadi macam ayat patut makan ni. Suatu salat subuh hendaklah dibaca surah yang panjang-panjang daripada golongan surah-surah Al-Mufassal, dan pada waktu maghrib dibaca surah-surah pendek. Pada waktu zuhur, asar dan isyak sebaiknya dibaca surah-surah yang sederhana. Apabila sedang bermusafir, bacalah surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas
suatu salat subuh, demikian juga suatu salat sunat 2 rakaat fajar sebelum solat subuh, dan solat sunat tawaf serta sunat tahiyatul masjid. Awak terlupa semalam ni. Dia jawab dah. Tadi pun ada tegur Fazli Salim. Semalam akhir-akhir tu ingat, tapi nak ayat tu tidak relate dengan tajuk. Maksud tajuk lain dah. Ketiga, rukuk. Selepas selesai melakukan perbuatan yang di atas, terusnya hendaklah rukuk, dan mestilah dijaga beberapa perkara, iaitu mengucapkan takbir untuk rukuk, mengangkat kedua-dua belah tangan beserta ucapan takbir untuk rukuk. Takbirnya hendaklah dipanjangkan semasa gerakan untuk rukuk. Kedua-dua tapak tangan hendaklah diletakkan di atas kedua-dua lutut suatu rukuk, dan jari-jarinya direnggangkan serta dihadapkan ke arah kiblat selari dengan betisnya. Rukuk 90 darjah lah. Jangan terlapar tinggi, jangan terlapar rendah. 90 darjah. Kedua-dua lututnya hendaklah ditegakkan, jangan dibengkokkan. Tulang belakangnya hendaklah diratakan dan tidak merendahkan. Kepala melebihi daripada badan. Di samping itu hendaklah ia merenggangkan kedua-dua sikunya itu dari sisi badannya. Tetapi bagi wanita hendaklah kedua-dua sikunya dirapatkan dengan sisi badannya. Suatu rukuk hendaklah membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Itu jemaah suci Tuhanku yang Maha Agung. Ucapan di atas dibaca sebanyak 3 kali. Boleh juga ditambah sehingga 7 atau 10 kali, dan ini adalah baik kecuali kalau seorang itu menjadi imam. Imam Ghazali ditik kitab dia. Setelah selesai rukuk hendaklah bangun berdiri semula untuk iktidal sambil mengangkat kedua-dua tangannya dan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Artinya semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Beriktidal itu hendaklah dengan tamakninah, yakni berhenti sebentar. Suatu telah berdiri tegak semasa iktidal hendaklah membaca Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'u ard wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Ini tambah ni. Artinya, ya Tuhan kami, bagimu segala pujian yang memenuhi langit, memenuhi bumi, dan memenuhi apa saja yang ada di antara langit dan bumi, serta apa-apa yang engkau kehendak selain itu. Dalam solat subuh, ketika bangun dari rakaat kedua, hendaklah membaca doa kunut dengan menggunakan kalimah-kalimah yang sudah dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita pergi pada sujud. Seterusnya sujud, dan sewaktu turun untuk sujud hendaklah mengucapkan takbir, lalu meletakkan kedua-dua lututnya ke atas bumi serta dahi dan kedua-dua tapak tangannya. Takbir sewaktu turun untuk sujud janganlah disertakan dengan mengangkat tangan. Ketika sujud hendaklah sikunya janganlah dirapatkan ke sisi badannya, tapi untuk wanita mereka hendaklah merapatkannya. Beza antara lelaki muslimin dan muslimat. Bagi lelaki mereka hendaklah merenggangkan jarak antara kedua-dua kakinya. Demikianlah pula lelaki hendaklah mengangkat perut daripada kedua-dua pahanya, dan wanita hendaklah melakukan sebaliknya. Intah. Orang yang sujud mestilah meletakkan kedua-dua tangannya di atas bumi sejajar dengan arah kedua-dua bahunya. Jari-jari tangan itu hendaklah direnggangkan, tapi sebaik-baiknya dirapatkan. Janganlah meletakkan kedua-dua lengan tangannya di atas bumi. Sewaktu sujud dalam baca Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ayat ini dibaca sebanyak 3 kali. Kalau ditambah lebih daripada itu adalah baik. Akan ganjil lah kalau tambah pun. Kecuali kalau jika ia sedang menjadi imam. Setelah selesai sujud hendaklah mengangkat kepala dan badannya dan terus duduk dengan tamakninah dan duduk dengan tegak. Sewaktu mengangkat kepala untuk duduk hendaklah bertakbir dan duduk di atas kaki kirinya dengan menegakkan tumit kanannya sambil meletakkan kedua-dua tangannya di atas kedua-dua paha. Jari-jari tangannya itu hendaklah dibuka, jangan terlalu rapat.
atau terlapar enggan jikalau sudah duduk hendaklah baca Rabbi fi'li warhamni wazukni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Maksudnya, ya Tuhanku, ampunilah saya, belas kasihnilah saya, berikanlah rezeki kepada saya, berilah petunjuk kepada saya, cukupkanlah keperluan saya, siapkanlah saya, serta maafkanlah kesalahan saya. Ada minta apa benda ni? Sesungguhnya hendaklah sujud semula bagi kali yang kedua sebagaimana sujud yang pertama tadi, kemudian meneruskan solatnya dengan melakukan rakaat yang kedua dengan cara yang sama seperti rakaat yang pertama. Bacaan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hendaklah diulangi pada permulaan rakaat dan seterusnya. Kemudian kita pergi kepada tasyahud. Dalam rakaat kedua membaca tasyahud pertama awal, kemudian diikuti dengan selawat ke atas baginda Rasulullah SAW. Tangan kanan diletakkan di atas paha kanan dan jari-jari tangan hendaklah digenggam kecuali jari telunjuk penyaksian lah. Tidak tunjuk tu, barang tu. Jari tunjuk hendaklah mestilah ditegakkan ke hadapan suatu baca hafaz lillah, asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Naik. Ketika tasyahud yang pertama hendaklah duduk di atas kaki kiri, iaitu seperti cara duduk di antara dua sujud. Kemudian dalam tasyahud akhir, duduk ayat akhir dah ni, hendaklah disempurnakan bacaan doa sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, iaitu sesudah bacaan selawat ke atas baginda Rasulullah. Sewaktu tasyahud akhir ini hendaklah duduk di atas pangkal kaki kiri. Hal ini kerana kita tidak perlu untuk berdiri kembali sebab dah sudah dah kan. Tapi terus duduk hingga solatnya selesai. Selain itu, kaki kirinya dikeluarkan dari bawah dan kaki kanannya ditegakkan. Akhirnya hendaklah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan ke atasmu semua. Demikian pula rahmat Allah dengan keberkatannya. Sewaktu membaca salam, hendaklah menolehkan mukanya ke kanan sekadar dapat melihat pipinya yang di sebelah kanan. Selanjutnya mengucapkan salam sekali lagi dengan menoleh mukanya ke kiri sekadar dapat melihat pipinya di sebelah kiri. Sewaktu memberi salam, hendaklah hatinya berniat memberikan salam kepada orang-orang berada di sebelah kanan, sama ada malaikat ataupun kaum muslimin, yakni ketika salam yang pertama. Niat dia biasa beri salam ke malaikat lah, kalau ataupun makmum berada di sebelah kanan. Kita mestilah berniat semikian juga ketika memberi salam yang kedua kepada mereka yang berada di sebelah kiri. Suaranya janganlah terlampau kuat dikejut orang. Cukuplah sekadar dapat didengari oleh dirinya sendiri. Ini larangan dalam solat. Baginda Rasulullah SAW seorang yang bersolat daripada menahan air kecil atau air besar dan bersolat dengan menggunakan khauf yang sempit, sebab semuanya ini akan mengganggu kekhusyukan solat. Dilarang juga mendirikan solat bagi orang yang lapar dan solat bagi dengan menutup mulut dengan kain. Maknanya kalau ada makanan itu makanlah dulu. Nanti apabila solat tak makan, tinjakkan nasi pula. Kalau pesmah tu buka lah. Dia ayat dah, Imam Ghazali kata dah, jangan tutup dengan kain. Masuk lapar bolehlah disamakan orang yang punya keperluan yang sangat penting. Jadi bagi orang yang lapar hendaklah makan terlebih dahulu, dan bagi mereka yang berkeperluan hendaklah menyelesaikannya dahulu. Kalau ada urusan penting lah, selesai dulu, tidak mengganggu solat. Mengenai larangan bersolat bagi orang yang lapar, larangan ini diambil daripada hadis di bawah, iaitu sabda baginda Rasulullah yang berbunyi inna hadarul asya'u wa aqimatis salatu fa'ai da'u bil asya'i. Bila hidangan makan malam telah disediakan dan iqamat untuk mendirikan solat telah diucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka hendaklah mula dengan makan malam terlebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis sahih ni. Adapun larangan menutup mulut dengan kain sewaktu solat, larangan ini diambil daripada hadis baginda Rasulullah SAW.
Naha Rasulullah SAW an yu'adda fahu fi salat. Artinya Rasulullah SAW melarang seorang itu menutup mulutnya di waktu salat. Siapa? Dari segi hakikatnya nak matching diri batin dengan diri zahir ni. Diri batin tak cek diri zahir dan diri zahir tutup mulut. Al-Hasan berkata, semua solat yang tidak disertakan hati di dalamnya, maka hatinya lalai dan leka. Maknanya kalau orang itu tak kenal diri, maksudnya tidak proses syahadah dengan betul. Sebab keputusan syahadah tu akan dibawa kepada solat. Kalau orang tak kenal, orang tak marifat, orang tak kenal diri, dia tak kenal hati tu. Hati dikatakan diri suci, hening, jernih, bening tu. Sebab dia kata semua solat yang tidak disertakan hati di dalamnya, yakni hatinya yang lalai dan leka. Sebab terfikir gigi Melaya, sebab tak konsentrate ke diri tu, maka perbuatan yang sedemikian itu lebih cepat mendatangkan sesaan. Sebab tak kenal diri, tak kenal diri, tak kenal Tuhan lah. Dimakruhkan juga jika seorang itu meniup-niup tanah suatu sujud, atau meratakan kedudukan batu kecil kerikil dengan tangannya. Zaman dulu mana ada kapet apa, solat atas tanah tu lah. Makruh menyandarkan badan sewaktu berdiri berhampiran dinding. Maknanya tak boleh bersandar. Dengan ceramah pun tak boleh bersandar ni, kecuali orang sakit belakang, tak ada arah lah. Sebahagian orang-orang salaf berkata ada 4 perkara yang kalau dilakukan pada waktu salat maka ia termasuklah dalam lalai, iaitu menoleh, berpaling muka, mengusap muka, meratakan batu-batu kecil, duk main batu, dan bersolat di jalan yang menjadi laluan bagi orang yang melintas, laluan orang melintas. Solat awan duduk tengok duduk lalu-lalu. Solat tu biar di tempat yang bukan lalu-lalu lah. Kalau Masjidil Haram tu lagu mana, memang pasal dia lagu tu dah. Perbezaan antara fardu dan sunat. Huraian di atas dapat diketahui tentang perbuatan yang fardu dan yang sunat dan yang mana yang hayat. Pada perbuatan yang sunat seperti mengangkat kedua-dua tangan sewaktu mengucap takbiratul ihram, Allahu Akbar, ketika turun untuk rokok, ketika bangun untuk rokok, dan bangun daripada duduk tasyahud pertama, duduk tahiyat tu lah, duduk tawaruk, duduk di atas pangkal kiri sewaktu tasyahud akhir, dan duduk ifrash, duduk di atas tapak kaki kiri seperti tasyahud pertama adalah termasuk ayat solat yang mengiringi duduk. Tidak menoleh adalah hayat berdiri dan untuk menjatikkan cara berdiri. Perkara-perkara yang sunat daripada zikir ialah membaca doa iftitah, ta'awuz, auzubillahi minasyaitonir rajim, dan juga bacaan amin, serta membaca surah lain sesudah Al-Fatihah, biasa surah lazim lah. Mengucap takbir perpindahan, takbir daripada satu perbuatan fi'li itu kepada perbuatan yang lain. Membaca zikir suatu rakaat, sujud iktidah tasyahud pertama, selawat pada baginda Rasulullah dalam tasyahud pertama, doa dalam tasyahud akhir, dan ucapan salam yang kedua. Semua ini adalah termasuk dalam perkara-perkara sunat, dan yang lain daripada itu adalah wajib. Perlu kita ketahui bahawa kekhusyukan dalam solat itu seumpama manusia ruh dan hidupnya. Dia kena kamil ni, kamil jasad dengan ruh. Oleh itu kehadiran hati tu diri tu lah. Masa kat takbir tu diri tu kena terpacak. Tapi kalau tak mengaji, tak proses, tak timbul diri tu. Dan keikhlasan adalah seumpama ruh kepada manusia serta kehidupannya. Sementara itu rukun-rukun solat itu pula merupakan hati, kepala dan jantungnya. Maknanya
Kalau 13 tu tak cukup sah, cacat lah, tak sah lah. Tanpa rukun-rukun itu, solat seakan-akan tiada, sebagaimana manusia yang tiada hati, kepala dan jantung. Maknanya bukan orang lah, tak ada hati, tak ada kepala, tak ada jantung, mayat lah. Seterusnya perkara sunat dan solat seumpama kedua-dua tangan, mata dan kaki. Tak ada tangan, boleh bergerak lagi. Tak ada mata, buta. Tak ada kaki, kudung. Tak ada tangan, tangan orang kudung jugalah. Tak ada tangan kaki, orang timur. Jadi sunat ni tapung hak wajibnya. Tanpa semua itu, kehidupan masih tetap dapat diteruskan. Namun begitu, seorang manusia itu pasti akan buruk, tak sempurna lah, cacat. Tubuhnya dan akan menimbulkan celaan kerana tidak mempunyai anggota-anggota di atas. Hayat solat itu pun dapat pula diumpamakan sebagai tambahan bagi keelokan tubuh, seperti alis, bulu mata, janggut, warna kulit dan lain-lain. Hak ni macam kita kan, inilah bulu kening, bulu mata, janggut. Kalau jantan tak ada janggut, maknanya bondel lah. Kalau kita ada janggut, maka seorang itu hanya mencukupkan dirinya dengan mengerjakan perkara-perkara wajib saja. Samalah halnya dengan seorang yang menghadiahkan seorang hamba kepada seorang raja dalam keadaan yang kurang sempurna, misalnya tanpa kedua-dua tangan dan kaki. Orang timur lah, wika raja orang timur, raja nak geri lah. Nak suruh buat kerja pun tak boleh. Bagaimana diketahui bahawa solat itu adalah suatu ibadat dan persembahan yang baik, dan sepenuh dapatlah seorang itu mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, Allah SWT. Solat itu persembahan. Dia bukan sembah menyembah, dia persembahan. Maknanya bukan solat kamu yang Muhammad, aku yang bersolat. Aku tu hamak lah. Hamak tu bahagian perbuatan, la fa'ilu illallah, yang akan dihadapkan kepada hadrat Allah SWT, dan selanjutnya akan dikembalikan semula dan dipertontonkan kepada orang yang melakukannya esok ni bila? Akhirat, esok pada mahsyar. Hendaklah kita melakukannya dengan sebaik-baik dan seindah mungkin. Apa yang kita persembahkan itu pada hari pembalasan kelak terserah kepada diri kita sendiri. Apakah kita akan persembahkan sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Hal ini kerana kalau baik, maka ia dikembalikan pada kita sendiri dalam keadaan yang baik. Kalau buruk, maka kita sendiri yang menanggung akibatnya. Itu saja untuk malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.